Selamat petang, salam sejahtera. Inilah dia isu yang paling hangat pada malam ini, yaitu Sanusi sudah tersilap langkah. Wah, apa langkah Sanusi yang telah tersilap itu, saudara-saudara? Berikut ialah langkah yang Sanusi telah tersilap. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah, yaitu Datuk Mahfuz Omar, menyifatkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor tersilap langkah apabila tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri Kedah DUN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah berkata, kesilapan itu dijangka memberi peluang kepada gabungan PH bersama Barisan Nasional BN untuk merampas semula Kedah pada pilihan raya negeri PRN nanti. Sanusi yakin dengan PRU baru-baru ini. Sebab itu dia tepuk dahi selepas tersilap tak bubar DUN sekali dengan PRU. Bagi saya, ombak tak selalu datang, tsunami tak selalu berlaku, banjir kepala air pun tak berlaku tiap-tiap hari, kata beliau. Begitu juga PRU dan PRN kali ini sudah tentu ada perubahannya. Saya percaya bahwa apa yang ditunjukkan oleh Kerajaan Perpaduan dan perubahan yang dilakukan, rakyat sudah mula berfikir mereka termakan dengan tohmahan dulu, kata Mahfuz ketika ditemui di pejabat PH Kedah di sini hari ini. Sementara itu Mahfuz berkata parti di dalam PH dan BN tidak boleh bertindak sebagai abang besar dalam proses pengagihan kerusi bagi menghadapi PRN. Beliau berkata, parti-parti terbabit harus bersifat terbuka kerana mereka perlu mengecilkan jumlah kerusi masing-masing sama ada daripada PH maupun BN. Kita terpaksa kecilkan kerusi masing-masing. BN dan PH tidak boleh bertanding sebagai abang besar untuk kuasai sepenuhnya PRN nanti. Perlu ada pengagihan mengikut bahagian, kata beliau. Masing-masing harus berjiwa besar dan merendahkan ego. Kita perlu memberi dan menerima. Kami dalam PH sudah lalui proses itu sebelum ini dan alhamdulillah, dan itu yang kita akan laksanakan, kata beliau lagi. Mahfuz juga berkata PH Negeri sudah memulakan perbincangan secara tidak rasmi dengan pengerusi BN Kedah, Datuk Seri Jamil Kir Muharram dan beberapa pemimpin BN di Kedah mengenai peruntukan kerusi bagi menghadapi PRN. Kata beliau, perbincangan itu dilakukan selepas mendapat persetujuan daripada kepimpinan PH Pusat. Jadi, pihak saya yakin PH dan BN akan dapat mencapai kata sepakat mengenai pembahagian kerusi berdasarkan semangat Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan, kata beliau lagi. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda berkaitan dengan isu yang amat menarik ini, yaitu benarkah Sanusi sudah tersalah atau tersilap langkah dengan tidak membubarkan DUN Kedah baru-baru ini. Memang ada kebenaran apa yang dikatakan oleh Datuk Mahfuz Omar ini apabila beliau mengatakan Sanusi tersilap langkah apabila tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Kedah pada PRU baru-baru ini. Beliau mengatakan kesilapan itu dijangka memberi peluang kepada gabungan PH bersama BN untuk merampas semula Kedah pada PRN nanti. Sanusi yakin dengan PRU baru-baru ini, sebab itu dia tepuk dahi selepas tersilap tak bubar DUN sekali dengan PRU. Bagi saya, ombak tak selalu datang, tsunami tak selalu berlaku, banjir kepala air pun tak berlaku hari-hari. Begitu juga dengan PRU dan PRN. Kali ini sudah tentu ada perubahannya, kata Mahfuz Omar. Adakah Anda juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Mahfuz Omar ini? Adakah benar Sanusi akan kalah di dalam PRN Kedah?
Adakah benar gabungan kerajaan perpaduan ini dapat merampas Kedah sekali lagi? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan ikuti terus ulasan ini. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa, yang pada pendapat saya adalah satu ancaman besar buat Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Ianya keluar daripada mulut orang yang besar pimpinannya dalam UMNO, yaitu Isham Jalil. Beliau mengatakan bahwa pemimpin bersatu bersiap jadi klaster Mahkamah 2.0. Kalau selama ini Parti Bersatu selalu mengaitkan UMNO dengan klaster Mahkamah, selalu mengatakan naratifnya adalah UMNO kononnya adalah parti penuh dengan korupsi, penuh dengan kes-kes jenayah, kes-kes mahkamah. Tapi kali ini Isham Jalil kata pemimpin bersatu bersiap jadi klaster Mahkamah 2.0. Jadi lebih kurang kena batang hidung sendirilah, lebih kurang begitu yang ingin dinyatakan oleh Isham Jalil ini. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu disaran supaya fokus pada pertuduhan yang bakal dihadapi pemimpin parti itu berhubung penyelewengan dana kerajaan berbanding mencampuri urusan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil berkata, Ahmad Faizal tidak perlu sibuk dengan urusan Ahmad Zahid Hamidi kerana pelantikan jawatan timbalan Perdana Menteri merupakan budi bicara Perdana Menteri untuk menentukan. Saya saran supaya kamu atau rakan-rakan kamu dalam parti kamu bersedia untuk dihadap ke mahkamah pula dan menjadi klaster Mahkamah 2.0. Kini, akibat kes rasuah pengundi dan skandal penyalahgunaan dana kerajaan yang terbesar dalam sejarah Malaysia, katanya pada satu kenyataan hari ini. Saya tertarik dengan apa yang ditulis atau dikatakan oleh Isham Jalil ini, yang mengatakan bahwa ini skandal penyalahgunaan dana kerajaan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Wow, hebatnya kata-kata dia ini. Terdahulu hari ini Ahmad Faizal Azumu menyarankan Zahid sepatutnya direhatkan daripada tugasnya sebagai timbalan Perdana Menteri sementara menunggu keputusan kes mahkamah terhadapnya. Katanya ini kerana jawatan Zahid dalam kerajaan semasa dia menjalani prosiding rasuah memberi tekanan yang tidak wajar kepada mahkamah. Bagi memastikan perbicaraan kes di mahkamah diselesaikan tanpa kelewatan atau gangguan, Ahmad Zahid Hamidi digesa direhatkan dari tugas sebagai timbalan Perdana Menteri, kata Faizal Azumu dalam satu kenyataan. Bekas Menteri Besar Perak itu mengulas permohonan Zahid kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur baru-baru ini supaya pasportnya dikembalikan secara kekal kepadanya bagi membolehkannya menjalankan tugasan rasmi sebagai timbalan Perdana Menteri. Dalam pada itu, Isham yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO berkata, ketika Bersatu berada dalam kerajaan, pemimpin parti itu banyak terlepas daripada pendakwaan kes jenayah apabila wakil rakyatnya bertindak melompat parti. Adakah kamu rasa kamu atau rakan-rakan kamu akan dapat terlepas begitu sahaja selagi kali ini dengan mengalih perhatian kepada isu orang lain dan dengan memanggil rasuah itu sedekah? Rakyat tidak akan lupa kes-kes ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Kamu perlu fokus kepada masalah kritikal kamu dan parti kamu ini. Sesiapa yang melakukan jenayah dan rasuah tidak boleh terlepas daripada pengadilan di dunia atau di akhirat. Bersiaplah, kata Isham Jalil kepada semua pemimpin dalam Parti Bersatu. Saudara, inilah isu yang paling sesuai dan paling hangat untuk kita bincang bersama-sama, untuk kita ulas bersama-sama, yaitu apabila Isham Jalil, Ketua Penerangan UMNO, mengatakan
Pemimpin bersatu perlu bersiap jadi kluster Mahkamah 2.0 dan berhentilah sibuk untuk menjaga tepi kain orang. Berhentilah sibuk menjaga tepi kain Zahid Hamidi. Tapi bersedialah untuk menjawab dan turun naik mahkamah, kata Isyam Jalil merujuk kepada Ahmad Faizal Azumu yang sibuk dengan urusan Zahid Hamidi. Apakah Anda juga setuju tentang itu? Yang lebih menarik lagi ialah apabila Isyam Jalil menyatakan atau mengaitkan kes rasuah pengundi yang akan menjadikan mereka kluster Mahkamah 2.0 dan skandal penyalahgunaan dana kerajaan yang terbesar dalam sejarah Malaysia. Wow, ini memang luar biasa hebat. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini.